Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nurul Nadia binti Muhammad Kamaruzaman dengan nombor metrik 283532 akan membentangkan pengenalan mengenai kesan kesihatan gangguan mental untuk pasca pandemik COVID-19. Baik, pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar terhadap kesihatan mental orang awam dan kumpulan berisiko tinggi di seluruh dunia. Dan di Malaysia sendiri, statistik panggilan bantuan yang diterima agensi kerajaan sejak Mac 2020 hingga Mei 2021 mendapati 85.5% daripada 145,173 panggilan adalah membabitkan isu kesihatan mental. Dan dalam tempoh 2 tahun ini, ada sahaja kes berkaitan dengannya dipaparkan di media seperti suami mengurung isteri dan anak yang dikatakan tertekan kerana hilang pekerjaan. Selain itu, kes penderaan juga meningkat dan paling menyedihkan apabila ada yang bunuh diri. Dalam polemik ini, tidak dinafikan tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang begitu mencabar daripada sudut kemampanan kesihatan mental dan emosi masyarakat apabila semakin ramai yang susah dan tertekan. Justru untuk tugasan ini, kumpulan kami akan mendekati isu kesihatan mental pasca pandemik COVID-19. Baik, untuk itu saya serahkan kepada rakan kumpulan saya, Siti Zanariah Norzin. Baiklah, terima kasih Nadia. Saya Siti Zanariah binti Rozin, 283552. Menerusi kajian ini, beberapa tata cara kami lakukan dan antara kaedah bagi mendapatkan hasil kajian ini adalah menerusi tinjauan Google Form dan hampir 100 responden memberikan jawapan dan juga tindak balas kepada kami yang mana 89.7% daripada mereka pernah dan juga masih terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Selain daripada itu juga terdapat beberapa kesan lain yang mereka masih alami, antaranya taraf hidup yang semakin merosot, keadaan kewangan yang membimbangkan, keadaan kesihatan yang semakin merosot dan juga lebih teruk hilang pekerjaan. Selepas sesi brainstorming, kumpulan kami telah menyediakan 8 soalan bagi kaedah tinjauan Google Form yang mana antara soalan ini adalah yang berkaitan mengenai kesihatan mental dan sosial mereka. Terdapat 2 soalan yang mereka boleh berikan jawapan berlainan daripada senarai jawapan yang disediakan oleh kumpulan kami. Baiklah, kaedah kedua yang kami lakukan adalah temu bual orang awam secara rawak dan hampir 10 orang awam yang kami temui, 3 yang kami senaraikan di sini adalah mereka yang terkesan dari segi ekonomi dan juga kesihatan. Kami rasa sangat fobia lah pada macam ni lah. Dengan kos yang kita ada sampaikan tahap kita dah defisit income. Macam saya sendiri kerja makan gaji dan saya kena buat part time untuk niaga di bawah flat. Juga jadi itu untuk menyara kehidupan kami satu keluarga. Macam saya adalah salah seorang daripada yang terkena COVID-19 lah. Memang terbatas. Sikit lepas tu nak recovery balik kita punya kesihatan tu ambil masa. Salah seorang yang buat bisnes se-income. Bila nak beli barang tu, sekarang ni barang memang mahal. Bukan setakat itu pergi niaga untuk yang sendiri pun memang mahal sekarang ni. Baiklah, bagi memantapkan lagi kajian ini, kami mengambil pendekatan untuk menembual mereka yang ahli dalam bidang ini. Antaranya pakar dalam bidang psikiatri, kesihatan mental dan juga kaunseling. Dan hasil temubual bersama Dr. Fahana Sabri mendapati isu kesihatan mental dan sosial semakin meningkat bermula dari awal pandemik sehinggalah sekarang. Isu kesihatan mental semakin meningkat sebelum pandemik dan juga selepas, dan biasanya isu yang dikongsikan oleh mereka adalah berkaitan dengan masalah kemurungan, anxiety dan sekarang ni dilihat isu mood disorder juga semakin meningkat. Baiklah, terdapat 638 kes bunuh diri dilaporkan pada Januari hingga Julai tahun lalu dan angka ini akan terus meningkat. Perkara ini disokong menerusi kenyataan Dr. Fahana. Apabila seseorang itu merasakan tiada harapan lagi untuk hidup, perasaan itu untuk ditanggung sangatlah sakit. Jadi keputusan yang senang dibuat adalah membunuh diri.
Terima kasih Zana. Baiklah, melalui pemerhatian mata kasar dan kajian yang kami lakukan dengan menembubal pakar dan berita yang kami ambil daripada portal, kami dapati ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 kerana lebih 2 tahun virus itu mengganas di Malaysia dan seluruh dunia secara amnya. Ia sekaligus menyebabkan tekanan secara peribadi kepada setiap individu. Mengapa ia berlaku? Menurut pendapat pakar, keresahan atau kebimbangan timbul apabila sekeliling diasak dengan kematian yang meningkat saban hari, malah penularan virus itu bagaikan tiada penghujung, semuanya di luar kawalan. Kedua, sokongan keluarga yang berkurangan kerana terpisah, berikutan keluarga tinggal di negeri berasingan dan tidak dapat bertemu disebabkan perintah kawalan pergerakan hampir 2 tahun. Malah ada pula yang risau untuk bertemu keluarga ketika sekatan mula dilonggarkan kerana bimbang menjadi pembawa virus dalam diam, takut menjejaskan ahli keluarga yang lebih berusia. Seterusnya, tekanan timbul apabila ada yang dibuang kerja dan hilang pendapatan secara total atau tidak mampu membuat kerja tambahan seperti sebelum pandemik. Kajian juga mendapati mereka yang tertekan ini biasanya tinggal berseorangan hingga akhirnya murung, resah atau anxiety yang melampau. Baiklah, penerangan seterusnya, silakan Haida. COVID-19 membawa bah besar kepada seluruh dunia, tempiasnya tidak terlepas Malaysia. Dalam mengkaji kesihatan mental dan sosial, kita sehingga hari ini masih terjejas dan berkira-kira dengan kesan dan impak COVID-19. Hakikatnya tidak seorang pun bersedia dengan pandemik terburuk dalam sejarah dunia. Ada dalam kalangan kita kehilangan orang tersayang sehingga 18 Jun 2022, kes kematian akibat COVID-19 mencecah 35,732 orang. Baik, norma kehidupan kita telah berubah 360 darjah. Begitu juga ekonomi merudum seteruk-teruknya di tengah inflasi yang mencanak. Begitu juga dengan kenaikan harga barang. Ramai juga kehilangan kerja dan terpaksa pulang ke kampung kerana tidak mampu membayar sewa rumah, kenderaan dan sebagainya. Kalau kita lihat pada statistik Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial per KESO yang dilaporkan media, hampir 100,000 orang hilang pekerjaan pada 2020. Ramai yang tidak lagi mempunyai tabung kecemasan kerana habis dikorek semasa pandemik. Adakah kita ingat bagaimana kempen kibar bendera putih? Ia bukan lagi soal malu dan maruah. Ia cerita tentang perut anak bini yang perlu diisi makanan. Baik, kadar kemiskinan negara meningkat daripada 5.6% pada tahun 2019 kepada 8.4% pada tahun 2020. 2 tahun berkurung dengan pergerakan terhad sebahagian daripada kita berdepan kelesuan pandemik. Muncul pelbagai penyakit yang asing namun popular ketika ramai yang tersepit, antaranya anxiety, kemurungan, bipolar dan sebagainya. Adakah anda tahu 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini antara Januari hingga Julai 2021, iaitu peningkatan 143% berbanding tempoh sama tahun 2020. Paling menakutkan, ramai yang mengalami kemurungan tetapi tidak mendapatkan bantuan seperti kaunseling atau sekurang-kurangnya berkongsi masalah dengan individu terdekat. Seperti mana yang kita tahu, isu falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK adalah digubal daripada pemikiran rasional dan kritis berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam rukun negara. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap insan juga digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjaga kerohanian diri agar kesihatan mental sentiasa terpelihara. Selain itu, masyarakat di Malaysia ini perlu normalisasikan dan mendapatkan pelbagai jenis terapi daripada pakar terapi atau pihak yang berkenaan. Di negara barat, sesi terapi telah menjadi kewajipan atau norma baru kerana mereka sedar manusia ini sebenarnya bergantung antara satu sama lain.
Jadi solusinya adalah masyarakat di Malaysia boleh mendapatkan khidmat kaunseling yang bukan sahaja demi kesihatan mental tetapi boleh mendapatkan kaunseling kewangan seperti dari agensi kaunseling atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Usaha ini akan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Carangan saya untuk mengurangkan stigma berkaitan dengan penyakit mental ialah untuk bermula dengan diri kita dan juga orang di sekeliling kita. So, sebagai contoh, sekiranya anda mempunyai seorang kawan yang dilihat mempunyai isu berkaitan dengan mental, tidak salah untuk kita menggalakkan mereka untuk berjumpa dengan pakar psikologi ataupun pakar kaunseling. Adalah penting untuk kita menyedari tentang impak psikologi atau kesihatan mental terhadap bencana COVID-19 ini. Wabak ini ternyata telah memberi kesan yang besar kepada kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat. Perlu diperjelaskan, pandemik bukan sahaja satu fenomena perubatan tetapi turut mencecaskan ekonomi secara tidak langsung dan ini bermaksud bukan sahaja gejala penyakit tetapi faktor ekonomi turut memberi kesan kepada masyarakat dan individu secara psikologi sehingga menimbulkan gangguan mental kepada mereka. Memperlihatkan pada kajian yang dilakukan dalam tugasan ini, sebanyak 89.7% tidak mendapatkan bantuan kaunseling walaupun besarnya mereka amat memerlukan kaunseling ini. Bagaimanapun, perjalanan individu yang menghidap penyakit mental bukanlah sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi apabila terdapat banyak stigma sosial. Bimbang akan diskriminasi, sudah pasti ini bukan beban tambahan yang ingin ditanggung oleh mereka. Apa yang boleh kita lakukan adalah tindakan proaktif menerusi pendidikan kesihatan, penyaluran maklumat yang tepat serta panduan menguruskan tekanan dan emosi dapat mencegah impak psikologi untuk jangka masa panjang.